Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah yang telah pertemukan kita semua dalam rumahnya ini, dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita baik. Kita wajib sentiasa bersyukur pada Allah Taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan pada kita, baik nikmat itu nikmat yang kita nampak ataupun nikmat yang tidak nampak, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang kita minta atau nikmat yang kita tak minta. Apa benda nikmat yang kita minta? Kita minta kesenangan, kita minta kesihatan, kita minta ketenangan, maka Allah bagi. Apa nikmat yang kita tak minta tapi Allah bagi? Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita ni rezeki. Kadang-kadang kita tak minta pun Allah bagi. Allah bagi kita bangun pagi tadi. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala pagi tadi kita tak dapat bangun, tentu kita dah mati. Apa lagi? Kita tak minta pun supaya kita dapat buang air kecil misalnya. Kencing pagi. Kan? Kenapa? Ada orang tak malam-malam tidur. Ya Allah, pemudahkanlah aku untuk buang air besok. Tak ada. Tapi pagi tadi kita nak bangun, kita boleh buang air kecil, kencing dengan biasa. Cuba bayangkan kalau kita tak dapat nak kencing. Tentulah kita akan pusing. Atas junjungan besar kita, kuasa, para jemaah, ibu-ibu, kakak, abang-abang, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Jemaah Masjid As-Salam, Kampung Babul, Batu Dua. Betul ya? Saya takut saya salah tempat. Kampung Bubul, Batu Dua, betul? Sebab nak masuk simpang ni tadi saya terlepas 2-3 kali. Tak nampak kan, gelap. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya hadir ke bumi Sabah yang bertuah ini dalam satu siri rehlah dakwah. Rehlah tu bersama dengan keluarga saya dan dakwah tu untuk masyarakat sini. Daripada Sarawak saya datang, saya daripada KL. Kemudian saya pergi ke Sarawak 4 hari. Juga dalam siri ziarah dan dakwah juga. Kemudian saya datang ke Sabah daripada KK, Kota Kinabalu. Kemudian naik ke Kundasang, sampai ke Ranau, naik ke Tambunan, turun ke Papar, sampai ke Tenong, turun balik, pergi ikut jalan Kalabakan, 7 jam, 380 km. Masya Allah, saya drive tuan-tuan. Ya. Saja nak cuba jalan belakang. Dan Alhamdulillah, memang seronok, tapi cukuplah sekali je. Tak nak ulangi lagi kan. Ya, jalan Kalabakan, Masya Allah kan. Turun naik dengan keadaan yang macam tanah runtuh, macam-macam cabaran. Sampai di Tawau, kemudian masuk ke Kuna semalam, dan malam tadi di Sempurna, dan hari ini bersama tuan-tuan. Ini adalah program terakhir saya di sini. Sebelum saya berangkat pulang pada insya-Allah 21 hari bulan. Ya. Jadi tajuk yang kita bincangkan hari ini, saya membawa misi sebab saya daripada NGO Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Satu NGO peringkat kebangsaan yang mana kita mengenalikan pengurusan jenazah di dalam dan juga di luar negara. Ya. Termasuk kes-kes yang kronik. Hari ini kita nak cerita tentang beberapa kisah orang mati sebagai pengajaran. Tajuk yang diberikan pada saya ialah kisah orang mati. Sebab apa kita nak kena cerita pula kisah orang mati? Buat apa nak sibuk hal orang mati?
Sebab Nabi SAW menyebut, ambillah ibrah, ambillah pengajaran daripada orang yang telah mati. Pengajaran yang baik kita ikut. Banyak orang bila saya dalam pengurusan jenazah, saya uruskan jenazah ni baru lagi dalam 18 tahun. Ya. Nak bandingkan orang-orang lama lagi lama. Jadi nak kata bahawa sepanjang saya menguruskan jenazah ni, mesti ada orang tanya, Ustaz, ada tak cerita-cerita pelik? Kata dia. Cerita-cerita pelik dia kata. Cerita pelik tu maksud dia cerita-cerita yang perut busuk tiba-tiba ke, lidah terjelik ke. Banyak orang nak cerita-cerita macam tu. Ya. Sedangkan dia tak puas lagi ke tengok dalam buku Mastika cerita macam tu dah ada dah. Kan? Dulu kita buku Mastika, kita minat tengok cerita macam tu. Kan? Mayat bulat, mayat terjelik kan. Kita boleh tengok filem ataupun drama Melayu Tanah Kubur kat Astro tu, dah ada cerita tu. Jadi buat apa lagi kita nak dengar cerita-cerita yang macam tu lagi? Nabi suruh ambil pengajaran, cari cerita-cerita yang baik untuk dijadikan sebagai panduan kita. Yang tak baik itu jadikan sebagai sandaran. Sebagai apa? Kita punya halangan, jangan kita buat begitu, ya. Jadi apa yang nak saya kongsi ini hari ini ialah cerita-cerita yang memberikan manfaat ibrah pada kita. Saya nak mulakan kisah ini dengan kisah para sahabat dahulu, ya. Zaman Rasulullah SAW dahulu ada seorang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Sya'ban. Kisah ni saya bawa tau. Malam pun saya bawa kisah ni. 2 hari lepas pun di Kunak saya bawa kisah ni. Sebab kisah ni pengajaran dia besar. Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu ni seorang sahabat Nabi yang sentiasa mengutamakan ibadah. Dia sentiasa berjemaah dengan Nabi dan dalam keadaan takbiratul ihram bersama. Anda kata dia tak pernah tinggalkan takbiratul ihram bersama Nabi. Dan dia sentiasa hadir solat berjemaah dengan Nabi, dia suka duduk di bahagian saf yang depan, di belah tepi sekali. Macam tu. Saf depan, tepi. Dia tak naklah duduk belakang Nabi ke, dia tak naklah duduk saf kedua ke, tengah ke, tak nak. Bila orang tanya pada dia, wahai Sya'ban, kenapa kau tak duduk saf yang lain? Katanya, aku suka duduk dekat situ, yakni di tepi, di sebelah depan, tepi, kerana aku tak nak ibadah aku mengganggu orang lain dan aku tak nak orang lain mengganggu ibadahku. Macam tu alasan dia. Punya nak jaga ibadah dia. Pada satu hari subuh, macam inilah keadaan dia. Tiba-tiba Sya'ban tak datang. Nabi ni dia kenal siapa sahabat yang selalu berjemaah dengannya. Dan Nabi tengok Sya'ban radhiyallahu anhu tak ada. Nabi tunggulah. Katanya sahabat kita ni mungkin dalam perjalanan, tunggu dulu. Tunggu, sahabat pun kata, ya Rasulullah, kita kena cepat ni, takut subuh dah habis. Takut subuh nak habis dah. Maka, Nabi pun dirikan solat subuh dengan sahabat yang lain. Setelah subuh, Nabi kumpulkan sahabat-sahabat untuk bermusyawarah, bermesyuarat. Bezanya kita kalau AJK masjid, kita bermesyuarat dengan AJK nak bincang tentang program Al-Hijrah, tentang sambutan Ramadan, tentang nisfu Sya'ban. Itu biasalah. Tapi Nabi bermesyuarat dengan sahabat nak bincang di mana sahabat kita yang tak datang jemaah ni. Begitu Nabi. Mana pergi dia? Selalu dia ada, hari ni tak ada, mesti ada something wrong ni. Maka dibincang-bincang, Nabi kata, apa kata kita pergi rumah dia? Dia kita pergi rumah dia. Kalau misalnya kata, mungkin dia sakit ke apa ke, kita boleh ziarah. Salah seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku tahu rumah dia kat mana, tapi jauh ya Rasulullah. Tak apa, kita pergi juga. Maka disebut dalam hadis, perjalanan Nabi dan sahabat-sahabat ke rumahnya itu memakan masa 3 jam perjalanan. Lebih kurang. Sebab disebut pertengahan duha. Lebih kurang 3 jam. Bayangkan 3 jam perjalanan. Bayangkan macam mana Sayyidina Sya'ban berjalan ke masjid setiap kali berjemaah. 3 jam. Tapi kalau kita kata macam tak logik saja 3 jam berjalan, mungkin bagi kita tak logik. Sebab apa? Nabi dengan para sahabat tak biasa berjalan ikut jalan yang Sya'ban lalu. Jadi Sya'ban ini ada jalan shortcut. Ada jalan lain. Mungkin sekejap je dia dah sampai. Tapi sahabat-sahabat dengan Nabi ni dia tak tahu. Mungkin dia ikut jalan jauh, jalan biasa kan. Dia ikut jalan semak ke. Macam daripada KK nak ke belah Tawau ni lah. Ada orang cakap bagus ikut jalan Kundasang, cantik. Jangan ikut jalan belakang, kalabakan. Saya dah biasa dah ikut jalan depan. Kundasang, Ranau, sampai kat bawah tu saya lupa nama dah. Dah biasa dah.
Di Sabah ni saya dah pusing kawasan yang belah barat ke apa yang di atas tu. Kota Belud belum sampai lagi. Sandakan belum sampai lagi. Kota Marudu belum sampai lagi. Yang belah-belah bawah ni ataupun yang belah lain semua dah pergi dah. Jadi nak katakan bahawa orang tempatan dia tentu tahu jalan mana yang dekat, jalan mana yang bagus, jalan mana yang paling selamat. Bagi orang yang tak biasa, dia akan ikut jalan yang ikut map bagilah. Turn right, turn left kan. Ikut je lah kan. Pendek cerita, setelah Nabi SAW sampai ke rumah Sayyidina Sya'ban radhiyallahu, diberi salam, keluarlah isterinya. Nabi tanya, mana suami kau? Pagi subuh tadi tak datang. Ya Rasulullah, suamiku telah wafat pagi subuh tadi. Masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja sebab, itu saja alasan kenapa Sya'ban tak datang berjemaah di masjid. Bukan kerana macam kita demam sikit, sersemur sikit, sakit perut sikit, motor pancit ke, ataupun hujan sikit, macam-macam alasan. Tapi kerana mati, itu saja. Wafat. Lalu Nabi SAW pun bertanya, apa yang berlaku pada Sayyidina Sya'ban sebelum dia meninggal. Maka isteri kata, ya Rasulullah, suami aku ini ketika dia nak mati, dia jerit 3 benda yang aku tak faham. Apa yang dijeritkan? Dia kata, yang pertama, kenapalah tidak jauh lagi? Dijerit. Yang kedua dijerit, kenapalah tidak yang baru? Yang ketiga dia jerit, kenapalah tidak yang semua? Kenapa tidak semua? Lalu Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya seseorang itu bila diambang sakaratul maut, nak mati ni, dia akan melihat balik segala amal-amal dia yang dibuat dekat dunia ini. Amal yang baik atau amal yang jahat, semuanya ditunjukkan balik. Walaupun kita nampak orang yang mati itu sekejap saja. Macam baru ni kan, kita tengok kapal terbang terhempas. Pesawat terhempas dekat Subang. Tengok video, jatuh ke bawah. Dia bukan jatuh melanding begini. Menjunam. Berkecai habis badan dia kan. Kita tengok, ya Allah, cepat betul dia meninggal. Kita bayangkan macam dia seolah-olah tak melalui detik sakaratul maut. Orang yang mati di atas katil hospital, katil rumah, kita akan melihat amal sakaratul maut tu. Ini kan tarik nafas. Susahnya roh dia nak keluar. Tapi orang yang mati hancur, mati sekejap je. Ya Allah, senangnya dia mati. Kita nampak pada pandangan zahir. Hakikatnya sakaratul maut ini dilalui oleh semua orang. Walaupun kematian dia tu cepat, tetapi detik sakarat ni tetap dilaluinya. Sakarat ni bukan semata-mata kita tengok orang tu tengah nazak macam tu. Sakarat ni adalah detik roh keluar daripada badan. Roh bercerai dengan badan. Maka detik itu sangat menyakitkan. Walaupun pandangan manusia cukup cepat, tapi sebenarnya yang dilalui oleh roh cukup lama, cukup panjang. Ujian demi ujian akan datang pada dia. Tengok kesian kan yang mati tu berkecai. Semalam saya dihubungi oleh radio Zayan FM. Telefon. Macam mana cara pengurusan jenazah mayat yang dah hancur ni? Kan? Lalu saya bagi tahu mayat hancur ini ada 2 kategori. Mayat reput ni lah. Pertama, kalau yang mayat yang terbakar tu, kita tak boleh mandikan dia. Kita hanya mampu tayamum. Sebab kalau kita mandikan dia, habislah luruh kulit-kulit dia semua. Tayamum macam mana? Ambil debu, sapukan di wajahnya, dan ambil debu, sapukan di belah tangan kanan dan tangan kiri dia. Itu debu. Ya. Sebab saya berpengalaman uruskan jenazah mangsa kebakaran tahfiz Darul Ittifaqiyah di Datuk Keramat KL yang berlaku pada tanggal 14 September 2017. 23 orang pelajar dan 2 orang guru mati dalam satu bilik yang sama. Jadi pengalaman tu memang ada. Bagaimana mayatnya hancur, mayat yang tinggal badan je, kepala tak ada, tangan tak ada. Ini biasa. Jadi balik kepada tadi, kalau mayat yang hancur pula macam mana? Maka kita ambil daging-daging dia tu, kita bersihkan darah dia, kita letakkan dalam plastik yang ada kain. Letak. Ambil, letak. Mana daging-daging dia tu ambil, letak. Kemudian kita kafankan dia dengan cantik, dengan plastik, kemudian balut dengan kain putih, solat dan ke bumi. Cepat, tak payah simpan.
Itu kaedah dia. Mudah saja, lagi mudah daripada jenazah orang yang sempurna. Kerana jenazah orang sempurna ni kita kena ratakan seluruh badan. Tapi mayat yang hancur ni kita lalukan air saja, syarat saja. Ya. Baik, berbalik kepada Sayyidina Sya'ban tadi. Nabi kata sakaratul maut ini akan dilalui oleh semua orang. Dan Sya'ban juga sedang melalui detik sakaratul maut dia. Ketika mana di ambang sakarat, dia dilihatkan amal solehnya. Iaitulah dia berjalan kaki daripada rumahnya ke masjid. Setiap langkah kakinya itu dilihat pahala. Diampunkan dosa satu. Dan dinaikkan darjatnya di sisi Allah Ta'ala satu tingkat. Makna kata dia melihat kelebihan satu. 2, 3 pahala, 4 pahala. Banyak pahala dia dapat. Bayangkan 3 jam perjalanan. Sampai saja dekat Masjid Nabi, tiba-tiba pahalanya itu pun berhenti kiraan. Berhenti kira lah dah sampai. Lalu Sya'ban pun menjerit. Ya Allah, kenapalah rumah aku tak jauh lagi? Dia menjerit. Padahal rumah dah jauh dah. Dia rasa menyesal kerana rasa macam tak cukup. Tak puas dengan pahala yang dia dapat. Allahu Akbar. Kita rumah dekat pun kadang-kadang kita mencari alasan tak nak datang. Ini rumah jauh. Berbatu-batu, ya Allah. Yang kedua, ketika waktu subuh yang dingin, suasana sejuk, Sya'ban memakai 2 jubah. Satu jubah yang baru di dalam. Jubah di luarnya gamis. Dia memakai jubah yang agak usang, yang agak lama sikit. Sejuk. Dalam perjalanan ke masjid, berjumpa dengan seorang musafir yang sesat. Musafir ini sejuk. Pakaian dia tak cukup. Maka melihat kesedihan dan kesejukan orang ni, Sya'ban sedih. Tanggal jubah di luar, dia pakaikan pada orang yang sedang sejuk tadi. Lalu dilihat pahala yang besar atas kebaikan yang dibuat olehnya. Maka dia pun menyesal. Ya Allah, kenapalah aku tak bagi baju yang baru? Kalau aku bagi baju yang baru, tentu pahala aku banyak lagi dapat. Macam kita lah. Kita ni kat dunia ni, kita suka sedekah ataupun bagi barang-barang kita yang kita dah tak pakai. Barang yang tak pakai. Contohnya, saya tak pakai dah baju ni, ambil lah. Itu biasalah tu. Dapat pahala tak? InsyaAllah dapat, tak ada masalah. Cuma kata Nabi, sedekah yang paling baik ialah sedekah barang yang kamu sayang. Harta yang kamu sayang. Itu infak yang paling baik kan. Apa yang kita sayang? Contoh sayang apa? Kereta, sedekah kat saya. Kan? Jadi makna kata kita pun tak mampu. Itu ujian dia. Sebab itulah ganjaran dia besar. Sebab kita tahu kita tak mampu macam manalah. Aku susah payah nak dapat kereta tu nak bagi ke orang kan. Jadi memanglah sebab itulah ganjaran dia besar. Adapun bagi juga barang-barang lain pun dapat pahala juga. Jadi pendek cerita, Sya'ban menyesal kerana di ambang sakarat dia melihat pahala yang banyak tapi dia rasa tak cukup. Kalau boleh nak banyak lagi. Begitu. Yang ketiga, ketika Sya'ban pulang daripada masjid, dia lapar. Minta isterinya sediakan makanan. Isterinya menyediakan semangkuk susu dan sebuku roti. Ketika dia mula nak makan, tiba-tiba datang seorang peminta sedekah. Mengadu kelaparan. Sya'ban panggil, mari sini masuk. Dipotong rotinya 2, dikongsinya roti itu satu bahagian dia, satu bahagian orang peminta sedekah tu, cicah susu yang sama tadi. Makan sama-sama. Melihat kebaikan dia bersedekah, maka pahala yang banyak diberikan padanya. Dia pun menyesal. Ya Allah, kenapa aku tak bagi semua? Tentu pahala aku banyak lagi dapat. Allahu Akbar. Ini penyesalan orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Kerana dia rasa macam dirinya tak cukup dengan pahala yang dia dapat. Apatah lagi orang yang tidak beriman, orang yang derhaka, orang yang berdosa pada Allah, orang yang tidak ada amalan. Macam mana lagi dia nak istimewa? Macam mana lagi dia nak bersedia, nak berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia serba kekurangan. Ini kisah yang cukup memberi kesan pada kita bahawa amalan kita ini jangan rasa cukup. Jangan pernah rasa cukup dengan amalan yang kita buat hari ini. Kita semayang fardu cukup dah. Kan? Makin lama, makin bertambah umur kita, sepatutnya amalan kita semakin bertambah. Bertambah dari sudut kuantiti dan juga bertambah baik dari sudut kualiti. Jangan sama saja. 30 tahun, 40 tahun dah solat.
tapi masih lagi dalam solat baca inna atoina. Itu semayang sendiri lah tu. Kan? Upgrade lah sikit. Maknanya cabar diri kita. Kali ni solat maghrib, aku semayang sendiri kat rumah, aku tak nak baca inna atoina. Aku nak baca Al-Baqarah. Al-Baqarah terus kan. Atau pulang kalau ada mampu. Silakan. Kan? Jadi nak kata bahawa amalan kita ni biar tambah. Daripada semayang fardu, tambah lagi semayang sunat. Rawatib, ba'diyah, qabliyah. Kemudian kita tambah pula dengan zikrullah. Kalau dulu kita baca tasbih 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kita tambah pula dengan la ilaha illallah 100 kali. Kita berselawat dan sebagainya. Kalau dulu kita puasa Ramadan saja, tambah pula dengan puasa Isnin Khamis, tambah pula dengan puasa-puasa hari tasyrik dan yang lain-lain. Kalau dahulu kita hanya bayar zakat, tambah dengan sedekah. Sedekah. Maknanya kita amal kita semakin tua, semakin bertambah baik. Itu yang kita kualiti orang Islam tu. Baik. Yang kedua pula saya nak buat kisah orang mati ni. Tentang pengalaman saya sendiri. Berkaitan dengan seorang jiran saya. Tuan-tuan ya. Saya ada seorang jiran yang agak pelik sikit perangai dia. Iaitu dia suka bagi salam kepada semua orang yang dia jumpa. Tak kisah orang tu tua ke, orang muda ke, budak kecil ke, orang dia kenal ke, orang yang dia tak kenal ke, semua dia bagi salam. Assalamualaikum cik, Assalamualaikum dik, Assalamualaikum kak, abang, Assalamualaikum baby. Semua, baby kecil pun dia bagi salam. Pelik dia suka bagi salam. Jumpa orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kadang-kadang berulang-ulang dia bagi salam. Pernah satu ketika waktu solat zuhur, ketika nak menunggu solat zuhur, kita zuhur pukul 1, dalam 12.30 tu saya duduk dekat depan surau tu bersama dengan jemaah, tunggu saya sembang. Pak cik tadi datang. Dia lalu depan surau. Dia nampak saya dekat dalam surau dengan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana Ji? Saya nak pergi kedai. Dekat sebelah surau ada kedai runcit. Oh, okey, pergilah. Tak lama kemudian dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ai cepat Ji. Saya terlupa beg duit. Kata dia, terlupa beg duit. Okey, tak apa, dia balik. Selang berapa minit, dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ji, cepatnya. Dah bawa beg duit dah. Nak pergi kedai. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Begitulah dia, pelik betul orang tua ni kan. Kemudian dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beli apa Ji? Roti saja. Itu saja dia beli. Kemudian dia balik. Ustaz, saya gerak dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah kan. Begitulah. Sebab itulah orang tempatan kat tempat saya panggil dia Pak Cik Assalamualaikum. Nama dia tak kenal. Panggil Pak Cik Assalamualaikum. Kemudian satu hari, waktu malam Jumaat di tempat kami selalu baca Yasin. Kemudian ada jamuan lepas Isyak. Datang satu orang lelaki yang saya tak kenal. Dia kata, Ustaz, macam mana ya nak uruskan jenazah? Ayah saya baru meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa ya? Ayah awak orang mana? Orang luar sini, orang taman ni juga, kawasan sini. Oh, saya tak kenal. Siapa nama dia? Johari. Johari, saya campai. Tak ada orang nama Johari sini. Tak ada jemaah yang saya kenal nama Johari. Oh, Ustaz, orang sini panggil dia Pak Cik Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Cik tu rupanya yang dah meninggal. Awak siapa? Ayah. Itu anak. Itu ayah saya anak dia. Saya tak pernah nampak pun, dia duduk di luar. Anak dia tu dah bekerja duduk luar. Ayah dia ni baru pindah di situ lebih kurang dalam 2 tahun. Jadi kita pun tak apa nak kenal sangat. Saya kata, mana jenazah? Ada di hospital KL. HKL, Kuala Lumpur. Bawa lah dia ke sini. Dalam pukul 11 malam, van jenazah pun sampai. Van jenazah sampai, orang pun ambil jenazah, bawa masuk ke dalam surau. Dan itulah kali pertama dia masuk ke surau. Kerana apa? Dia tak pernah masuk ke surau pun. Dia berjalan sana, berjalan sini ke surau. Dan orang bercakap, dia ni lalu je ke surau. Tapi tak pernah pun masuk surau. Tak pernah pun berjemaah. Tak pernah hadir. Orang tak pernah nampak. Orang pun bercakap kat dia. Orang bercakap belakang lah. Nak cakap dia depan tak berani kan. Dia ni apa tak masuk surau. Tegur orang dah bagus dah. Tapi tak masuk surau. Saya kata kepada dia,
Ada tak kita tegur dia? Tanya dia apa sebab dia? Tak ada. Silap kita jugalah. Tak pernah bertegur siapa atau tak pernah bertanya kenapa dia tak masuk surau. Kemudian, dia meninggal dan dia masuk ke dalam surau. Pertama kali dia masuk ke surau, jasad dia dah jadi mayat, baru masuk surau. Orang pun bercakap juga. Masuk juga dia ke surau kan? Dah jadi mayat, masuk juga engkau kan? Begitulah. Anak dia tanya pada saya, Ustaz, kita nak uruskan dia bila ni? Saya katakan malam ini juga kita uruskan jenazah. Ke bumi besok. Kenapa ke bumi besok, tak ke bumi malam ni juga? Sebab di KL tak sama macam di kampung. Di KL, tanah kubur di KL, office hour. 8 pagi buka, 5 petang tutup. Itu masalah kat KL. Kau meninggal pukul 6 petang, besok baru office buka. Seolah-olah macam muka nakir tu office hour juga. Kan? Itulah kenyataan di KL, memang begitu. Malam dia tak buat ke bumi. Di kampung kita tak kisah, pukul 2 pagi pun ada orang ke bumi. Jadi, terpaksalah ke bumi esok. Saya katakan malam ini juga kita mandikan mayat. Kebiasaan orang kalau meninggal malam, dia kata besok ke bumi, okey besok baru kita mandikan. Sebaiknya, mandikan terus malam tu. Banyak hikmah dia. Pertama, kalau kita mandikan mayat terus pada malam itu, mayat masih dalam keadaan lembut tangan dia. Badan dia lembut. Jadi kita boleh buang najis dia dengan baik, buka baju dia dengan baik, lenturkan tangan dia, nak buat kuat renang pun boleh kan. Gini-gini. Sebab tangan lembut, baru meninggal. Tapi kalau dah meninggal lebih daripada 3, 4 jam, 6 jam, lebih lagi, mayat akan keras. Keras. Bila keras, susah kita nak bentuk tangan dia. Buang najis dia. Kemudian pendek cerita, jenazah tu pun dimandikan. Itu hikmah pertama. Mayat tu kalau misalnya kata mandi malam, badan dia lembut lagi. Yang kedua, kalau kita mandikan di awal-awal, maka mayat itu dalam keadaan bersih, wangi. Dah siap dah. Jenazah dibawa ke tengah-tengah, orang datang nak ziarah dia, jiran-jiran datang nak ziarah dia, dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang cantik. Maka hikmah dia ialah orang akan datang situ dan akan bercakap yang baik-baik. Tenang, dia arwah ni kan macam tidur. Ya Allah, arwah ni bersih betul, wangi betul arwah ni. Kerana dia dah wangi, dah bersih. Berbeza dengan orang yang tinggalkan mayat semalaman, besok baru nak mandi, mayat tu akan berbau. Mayat tu akan mengalir darah kat mulut dia, kembang, sembab muka dia. Maka orang akan datang sekejap dia tengok, tak tahan bau, keluar. Orang datang tengok, baca Al-Fatihah, betul keluar. Orang tak akan cakap yang baik-baik ketika tu. Sedangkan Nabi SAW menyebut, ucaplah yang baik-baik ketika melihat orang mati. Kerana ketika ini malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Dan ucap yang baik-baik. Sebab itulah hikmah kita sebut lepas solat jenazah, imam sebut, apa kita nak saksi pada mayat ini? Baik, kita katakan. Maka itulah kias kepada Nabi cakap, ucap yang baik-baik. Kemudian, kita nak uruskan malam tu, hikmah dia apa yang ketiga? Yang ketiga, setiap kali orang datang berziarah, dia juga berpeluang untuk solat jenazah. Biasa kita kata, besok nak solat jenazah. Tak apalah, tapi besok belum tentu lagi orang yang sama boleh datang. Dia katakan, besok tak maulah saya kerja, saya tak dapat nak datang sama. Okey, tak apalah. Boleh sembahyang sekarang? Boleh. Maka setiap orang yang datang ziarah, boleh solat jenazah terus. Boleh tak? Solat jenazah ni boleh buat banyak kali. Bukan satu waktu je, banyak kali boleh buat. Orang yang berlainan. Bayangkan daripada malam, orang datang solat je sampai pagi. Masya Allah, mudah-mudahan pahala syafaat. Pahala solat itu memberi syafaat pada dia. Sebab tu kita bagi dia siap mandi kapan dulu. Itu kelebihan dia. Baik. Kemudian saya pun bawa jenazah tu ke tempat mandi. Kita buka pakaian dia. Ketika itulah saya melihat di perut pakcik itu ada stomach bag. Stomach bag tu bag najis. Rupanya dia ni ada masalah sakit usus. Jadi dia tak boleh buang air dengan biasa. Dia buang air melalui najis keluar daripada stomach bag tadi tu. Saya tanya pada anak dia, arwah abang ni sakit apa? Kanser usus, Ustaz. Dah lama dah? Lama tak lama, dekat 2 tahun juga. Baru saya pun kata, kesian arwah ni. Kami tak tahu pun. Dia selalu tegur-tegur, nampak macam sihat aja. Kita tak tahu pun dia sakit. Tiba-tiba saya teringat.
Bang, saya nak tanya sikit. Apa dia Ustaz? Arwah abah ni, dia tak datang ke surau jemaah dengan kami ni kerana penyakit ni ke? Anak dia kata, ya Ustaz, abah ni dulu sebelum dia duduk kat kawasan sini, di kampung kami, dia memang orang masjid. AJK masjid. Selalu berjemaah. Kemudian bila dia sakit, dia tak dapat datang ke masjid, ke surau berjemaah kerana dia bimbang najis yang ada pada badan ini tumpah kena pada lantai kapit masjid. Jadi dia sedih sangat. Setiap kali dengar azan dia menangis nak pergi ke masjid, ke surau. Tapi tak dapat. Ya Allah, saya tersentuh hati saya. Dan kadang-kadang Ustaz, bila dia rasa rindu pada orang jemaah surau ni, dia akan buat-buat bagi salam lalu depan orang. Ya Allah, patutlah dia ulang alik. Rupanya dia rindu nak masuk. Tapi kenapalah aku tak tanya dia waktu tu? Tuan-tuan, inilah kita ni kadang-kadang mudah menghukum orang. Tapi kita tidak menyiasat apakah punca masalah dia. Kan? Ada seorang guru ditanya, wahai guru, apakah hukumnya seseorang itu bila dia lalu depan masjid dengar azan tapi dia tak masuk berjemaah? Lalu sang guru pun menjawab, hukumnya ialah kamu kena pergi panggil dia, tarik dia masuk masjid. Bukan bercakap belakang. Kita kena bawa dia ke masjid, masuk. Lalu pendek cerita, pakcik tadi pun kita mandikan, Masya Allah, dalam keadaan yang bersih. Tak ada najis pun. Mungkin di hospital, nurse dah bersihkan dah najis dia. Mandi kapan sempurna, kita malam tu solatkan, besok tu pun pagi subuh tu, lepas subuh pun ada orang solatkan jenazah tu, kemudian hujan lebat. Waktu subuh tu hujan lebat. Selebatnya, waktu macam inilah. Selebat-lebatnya. Di KL, kalau hujan lebat, maka ada banjir kilat. Banjir akan datang. Biasalah tu. Tapi banjir kilat ni kerana apa? Bukan banjir dengan kilat. Banjir tu sepatas kilat. Dia banjir, kemudian dia surut. 2-3 jam surut. Kejap je. Kan? Dia banjir, mesti banjir. Tapi kemudian dia surut. Jadi saya fikir macam, tentu kubur, mesti banjir. Confirm banjir. Di kubur tempat kami di KL, di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota, KL. Kubur lama, sejak tahun 60-an. Liang-liang itu dah siap gali dah dulu. Maknanya satu waktu tu mesti dah ada 5 liang. Sebab kematian tu berlaku setiap hari. Jadi tukang gali kubur senang. Bila ada kematian, dia buat lahat ke dalam tu. Tak perlu buat gali balik. Jadi saya fikir mesti banjir. Pukul 8.30 kita janji nak ke bumi pukul 9. Hujan baru berhenti. Saya telefon orang gali kubur. Pakcik, macam mana? Kubur dah siap ke? Dah Ustaz, boleh jalan? Okey, bagus. Kita pun jalan. Sampai saja di kubur, memang kepemandangan banjir. Penuh air. Ada tempat-tempat yang tak banjir. Dan di dalam takungan, dalam kubur 5 lubang tu memang penuh dengan air. Penuh dengan air. Satu lubang saja yang tak ada air. Dan saya tahu itulah kubur arwah. Dan saya melihat dekat, tengok dalam, air dia memang tak ada, tapi ada kat dasar saja. Macam ada lumpur-lumpur sikit. Kan? Saya kata pada pakcik yang gali kubur tu, pakcik, cepat betul ya buang air kubur ni. Pakai mesin ke sedut? Mesin sedut air tu. Dia kata, tak adalah Ustaz. Memang saya sampai sini, saya nak buat lahat, kubur ni memang tak ada air. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kata, biar betul. Kenapa jadi macam tu? Ustaz, kadang-kadang Allah bagi rezeki pada hamba yang terpilih. Pakcik tu mungkin dah biasa dah jumpa peristiwa macam tu. Saya yang pertama kali terujuk. Arwah ni mungkin ada amalan dia sehingga kan Allah tunjukkan kebaikan dia melalui jalan ni. Ya Allah. Memang tak ada air. Yang peliknya, di sebelah kanan kiri dia tu penuh kubur dengan air. Patutnya air tu masuk ikut celah-celah tanah. Penuh lah. Dan yang lagi pelik, sebelah kubur dia tu ada pondok wakaf. Atap dia tu jatuh air, masuk ke dalam, seolah-olah tanah tu menyerap air balik. Ya Allah, apa malam orang tua ni? Jenazah pun dikebumikan, dan setelah selesai, saya tak puas hati. Saya nak tanya anak dia, apa amalan ayah dia ni? Saya pergi cari anak dia, saya tanya, bang, arwah abah ni macam mana hidup dia ni? Apa yang dia buat ketika dia hidup? Amal soleh apa yang dia buat sampai Allah bagi dia kelebihan begini? Ustaz, abah saya ni orang biasa saja. Adakah dia ni orang sembahyang tahajud selalu? Tak juga, biasa saja.
Adakah dia mengamalkan maksurat ke wirid-wirid ke? Tak juga Ustaz. Dia baca Quran selalu ke? Abah ni barulah nak merangkak-rangkak baca Quran. Dulu dia jahil, baru nak belajar-belajar. Apa amalan dia ni? Adakah dia ada orang tua yang dia jaga? Mak ayah dia dah meninggal dah. Adakah dia ni suka bersedekah? Ustaz, dia pun cukup-cukup makan saja. Duit pencen. Habis apa amalan dia ni? Tak tahulah Ustaz, tapi yang saya nampak, yang saya yakin, setiap kali dia jumpa orang, dia suka bagi salam. Itu saja. Tak ada amalan lain. Dia suka bagi salam, itu saja amalan yang saya nampak daripada saya kecil sehinggalah dia meninggal dunia. Dia tak pernah berubah itu dia. Lalu teringatlah saya pada hadis Nabi SAW. Afshuhus salam. Sebarkanlah salam. Berilah makan. Sambung silaturahim. Dirikan solat pada waktu malam. Barang siapa yang melakukannya, maka masuklah ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia suka. Ya Allah. Itu saja amalan dia. Maka Allah mungkin rahmati dia dengan cara itu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Hidup kita ini masuk ke syurga nanti memang harapan kita. Kita masuk syurga ni bukan kerana amalan semata-mata. Bukan kerana kita minta kita akan dapat. Tapi kerana rahmat Allah. Melalui keredaannya. Maka carilah amalan-amalan yang boleh kita istiqamah selain daripada amalan fardu kita ni. Cari amalan yang kita boleh istiqamah di jalannya sehinggalah kita boleh jadikan dia sebagai satu rutin dan mudah-mudahan Allah pandang amalan itu dengan rahmat dia. Ada orang masuk syurga dengan apa? Cara dia murah saja. Dia mengalihkan ranting kayu yang menghalang jalan orang. Maka masuk syurga. Ada orang yang masuk syurga kerana apa? Hidayah Allah bagi setelah dia memberi minum air kepada anjing yang kehausan. Allah bagi hidayah pada dia, dia bertaubat dan kemudian dia meninggal dunia. Banyak hikmah Allah Ta'ala bagi. Dan banyak tanda-tanda kematian yang baik Allah tunjukkan kepada kita. Lalu kita ni cerminkan diri kita. Bagaimana cara kita mati nanti? Adakah cara kita mati yang baik sehingga orang bercerita yang baik-baik tentang kita? Kisah orang mati kematian kita ni, orang cerita yang baik-baik juga. Ataupun orang cerita yang buruk-buruk pada kita. Jadi kita jadikanlah penyaksian yang baik. Sebab itulah kita lepas solat jenazah saya kata tadi, orang akan tanya, apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Kerana apa? Kita mengharapkan orang lain datang memberi saksi yang baik saja kepada kita. Bukannya saksi yang buruk. Tak baik. Jangan. Tiba-tiba dalam ramai itu, jahat. Mana ada baik? Dekat sempurna ni dia yang paling jahat sekali. Kita takut orang akan mencemuh kita. Maka sebaiknya sediakan diri kita sebelum kita mati dalam keadaan yang baik. Sebab kita tak tahu bagaimana cara kita akan mati nanti. Adakah dengan cara berpenyakit ataupun dengan cara drastik meninggal terus. Kematian ini satu rahsia. Allah sembunyikan kematian itu tarikhnya. Kita tahu tarikh lahir. Kita tahu ulang tahun perkahwinan kita. Kita tahu segala-galanya tentang dunia ni, tentang tarikh. Satu saja kita tahu, kematian. Satu-satunya sijil yang kita punya tapi kita tak pernah pegang. Sijil mati. Jadi kita jangan rasa macam kita ni lambat lagi. Sedangkan tarikh itu mungkin dekat lagi dengan kita. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi garis satu garis panjang dekat pasir. Garis kedua, Nabi garis yang kedua panjang. Garis ketiga, Nabi jauh sikit, Nabi garis satu panjang. Nabi tanya pada sahabat, kamu tahu tak apa benda ni? Ya Rasulullah, kami tak tahu. Garis yang pertama ini adalah kamu, kita manusia. Garis yang kedua ini adalah kematian. Garis yang ketiga yang jauh ini adalah cita-cita kamu, angan-angan kamu. Ramai manusia yang merancang untuk angan-angan dia, impian dia. Tapi dia lupa bahawa kematian dekat sangat dengan dia. Itu Nabi bagi tahu kepada kita. Kita ni dalam merancang tentang urusan dunia, jangan sesekali kita membelakangkan urusan akhirat. Sentiasa merancang, menabung, letakkan saham akhirat sebelum kita mati. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Allah sembunyikan kematian kita, tarikh kita bila, Allah sembunyikan bagaimana cara kita mati. Andainya kita mati, biarlah dalam keadaan husnul khatimah. Bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah itu yang dapat saya kongsikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat sikit kepada kita. InsyaAllah pagi ini ada kursus kat sini juga kan. Kursus jenazah. Jadi
sama-samalah kita hadir, ambil kursus pengurusan jenazah. Semalam di Kunak, saya kursus jenazah di Masjid Daerah Kunak, kehadiran Masya Allah full house, 350 orang, penuh. Ramai sangat orang. Hari ini saya dapat laporan, kehadiran yang mendaftar lebih kurang 200 lebih orang. Ramai juga tu. Kan? Penuh masjid ni kalau ramai tu. Kan? Jadi insya-Allah nanti kita jumpa, sama-sama kita raikan dan kita ambil pengajaran. Orang semalam dia tak puas hati. Kenapa? Cepat sangat masa nak habis tu. Semalam hari Jumaat. Jadi kita tak ada lama. Pukul 11.30 orang jemaah dah datang dah. Jadi kita tak boleh nak panjang lagi. Padahal jemaah bertanya-tanya lagi, Ustaz tanya soalan. Jadi kita tak maulah, kita dah kesentukan masa. Kalau nak tanya lagi besok datang. Sinilah. Kat sini bolehlah sampai pukul 4 petang pun tak kisah. Kan? Dia nak bertanya soalan kan? Kita tak terikat dengan masa. Jadi insya-Allah ada rezeki ada umur, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya minta maaf sebarang kekurangan, kekhilafan, keterlanjuran kata-kata dan masa ambil. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fattahi wahhab rabbi aswatu asri ya karim. Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.